Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua. So, first of all, cikgu nak test dulu adakah suara cikgu dengar dengan jelas. Adakah suara cikgu dengar dengan jelas? Kalau dengar, cuba komen dekat bawah dengar. Alright, so malam ini adalah live harapan baru. Kita bersama dengan Sufian Suhaimi dan juga bekas pelajar PTTI Pro Max 1.0, which is kita ada Khairul Chan. Okay, so cikgu sekarang ni berlari-lari. Okay, berlari-lari. Ya, Ummu Sulaim. Cikgu kejap dekat sana, kejap dekat sini, kejap dekat sana, kejap dekat sini. So, tadi cikgu sempat bersama dengan Dr. Muhammad Fazilah Kamsah sekejap di dalam sesi dia. Sampai sekarang Datuk Fazilah Kamsah asyik mention nama cikgu. Cikgu serba salah nak ada dekat sini sebenarnya, tapi cikgu dah berjanji dengan kamu untuk bersama dengan kamu hari ni, malam ni, sekarang ni, untuk bersama dengan kamu sekejap. Kita sembang-sembang, and then nanti cikgu kena patah balik pergi ke sana. Alright, tapi apa pun, in the end of the day, macam Dr. Fazilah Kamsah cakap, hidup kita ni tak bermakna kalau kita tidak boleh bagi manfaat pada orang lain. So, apa yang cikgu tengah buat sekarang ni adalah kita PTTI try untuk bagi as much as manfaat yang kita boleh bagi, sementara nyawa ada, sementara masa masih ada. Okay, dan lately cikgu tengok Zoom punya hal ni, Yelah, Zoom ni dia sekarang ni kalau pakai iPad tak dengar suara. Itu dia punya challenge dia lah. Kejap dengar, kejap tak dengar. Siapa yang ada masalah yang sama, kamu boleh komen dekat ruangan bawah tu supaya Zoom tahu masalah dia ni. Okay, so kita nak tahu kamu menonton daripada mana. Seperti biasa, cikgu nak tahu kamu menonton dari negeri mana. Sekejap, cikgu tukar color ni. Okay, so cikgu nak tahu kamu menonton dari negeri mana. Of course, cikgu tahu kamu dari Malaysia, kamu di atas muka bumi, kamu dari dunia, bumi, Earth. Tapi cikgu nak tahu kamu di negeri mana. Kamu menonton dari negeri mana. Okay, KL, Ummu Sulaim. Syaim dari Selangor. Selangor, Neko Alia. Pahang pun ada. Okay, cikgu kata hidung. So, cikgu mungkin akan bersin sekejap lagi. Okay, Perak, Selangor. Okay, so tetamu kita pun dah ada dalam ni. Sekejap, cikgu tengok tetamu kita dah ready ke belum. Mana tadi nampak ada. Sekejap, kita panggil tetamu kita masuk, sebab cikgu nak bercakap dengan tetamu kita. Okay, Selami dari Melaka, Kedah pun ada. Orang Kedah, Abang. Okay. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sufian. Panggil apa selalu? Panggil Sufian, Pian. Baby Pian pun ada panggil. Baby Pian. Saya panggil Pian lah. Tengah-tengah. Saya suka ambil bersederhana. Okay, so dan juga bersama dengan kita Khairul Chan. Okay, so first of all kita nak start dulu dengan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Cikgu Habib dari PTTI. PTTI Pusat Peningkatan Akademik yang memfokuskan untuk membantu pelajar SPM terutamanya untuk berjaya. Okay, untuk berjaya dalam SPM lah. Alright, so bersama dengan kita malam ni adalah kalau Pian dia pendek sangat, Baby Pian. Okay. Baby Pian, founder kepada Baby Pian. Bantal apa? Bantal ZK. ZK Pilo, ya. ZK Pilo. ZK Pilo dan juga seorang selebriti, penyanyi. Okay, yang terkenal lah. Sufian Suhaimi, and then kita bersama dengan Khairul Chan, iaitu bekas pelajar PTTI Pro Max 1.0.
So malam ni kita ada dua benda je yang kita nak bincangkan. Yang pertama adalah Sekejap, saya dengar suara saya balik. Kenapa? Betul. Okay. Alright. So, yang pertama kita nak bercakap tentang update sedikit sebanyak daripada Sufian dan juga Khairul. Dan juga yang kedua kita nak tahu tentang macam mana kita boleh bantu pelajar-pelajar SPM especially dalam pandemik ni. Sebab currently apa yang kita tengah buat, kalau nama talk show ni sendiri Harapan Baru, kita nak bagi bantuan kepada pelajar-pelajar SPM dalam dua bentuk lah. Satu, bantuan alatan untuk dia belajar, iaitu meja belajar, dan juga kita juga bagi kelas secara percuma. Okay, 7 hari belajar secara percuma bersama dengan PTTI. Suara cikgu double Suara saya double ke? Pian dan juga Khairul. Dia double sedikit. Double sedikit Mana dia punya tu Saya pakai earphone kot. Sekejap, macam mana nak buat? Test. Macam ni okay. double? Tak. Okay, Cun. Tadi mungkin dia telinga sini dia masuk sini ke macam ni. Itulah orang panggil keluar telinga kiri, masuk telinga kanan. Betul? Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Okay. So boleh update Pian. Sekarang ni macam mana cerita dia? Sekarang ni macam mana waktu pandemik ni semua, saya rasa saya dengan orang lain pun sama juga. Kita pun sama-sama mengarungi kira cabaran pandemik ni. So tak banyak perbezaan pun. Saya pun duduk rumah juga. Saya pun struggle juga macam orang lain. So tapi sebab sekarang ni zaman teknologi kan, so there's always something to do lah. Tak adalah macam tak buat apa-apa sangat kat rumah, sebab kita pun ada internet, kita ada komputer, kita ada telefon, macam-macam benda sebenarnya kita boleh buat kalau kita nak buat dengan teknologi ni, especially dengan ada banyak masa yang kita ada sekarang ni. So main activity dia apa, Pian? Okay, sorry Pian, saya lupa nak beritahu kita nak sembang santai je malam ni. Biasa-biasa je kan. Okay. So main activity Pian apa? Main activity saya, sebab saya ada online business. Okay. So kita buat online business juga. Dan kat sini lah, kat dalam bilik ni adalah waktu saya banyak luangkan masa, studio saya. So dekat dalam studio ni saya record lagu, saya buat lagu untuk saya punya single-single yang akan datang. Basically benda-benda macam tu lah. Faham? So Pian banyak duduk dalam bilik je lah, tak keluar pergi mana. Sebab saya duduk seorang kat rumah, so saya banyak duduk kat rumah lah. Kalau bosan kat bilik saya akan masuk studio, kalau bosan kat studio saya akan masak kat dapur, lepas tu duduk depan TV. So seharian tu memang pusing-pusing, atas bawah, pusing atas bawah, macam tu lah. Macam tu je. Okay, faham. Biasa, saya pun sama. Saya rasa semua macam tu, cikgu. Habis kuat pusing masuk bilik tidur, masuk bilik air dengan ruang tamu. Itu je lah. Kan, paling jauh sikit depan rumah . Itu je lah ada kat rumah pun. Betul. Ada ruang tamu, ada bilik, ada dapur. Betul. Ada ke bahagian lain lagi Store lah kot, store. Jarang kot duduk store. Stress sangat kan, duduk dalam store je lah. Jangan. Okay. Khairul. Khairul. Khairul ni dia student SPM. Hai Khairul. Dia dah habis SPM lah, SPM okay. Pro Max. Baru-baru ni ke? Pro Max. 2020. Tapi exam dia ambil 2021, sebab tu nama dia Pro Max. Oh, see. Kalau macam iPhone 12 dia keluar 2020. Kan? Kalau iPhone tu dia terlebih sikit besar dia, Pro Max, so dia ambil exam bukan 2020, 2021. Macam tu lah. Okay, Khairul, dah dapat keputusan UPU ke macam mana?
hari tu saya check apa ni matrix, saya tak dapat nak lanjutkan ke matrix, so saya mohon rayuan lah. Okay. Keputusan rayuan tu akan keluar 3 hari bulan 8 bulan depan. Okay. And then so setakat ni saya just terima tawaran tingkatan 6 dulu. Okay, tingkatan 6 dekat bandar utama. And UPU hari tu saya dapat diploma kejuruteraan pembuatan dekat UTEM. Tapi saya tolak lah tawaran tu. Oh. Sebab saya tak berapa minat course tu. And then waktu isi UPU tu pun isi just untuk nak cukupkan bilangan data je. Contoh macam minimum kena isi 6, so saya isi untuk bagi penuh ruang je lah. Padahal saya tak berapa minat sangat pun. Kamu minat course apa? Sejujurnya saya teringin nak sambung dalam bidang perundangan, tapi nampaknya macam tak ada jalan nak capai impian saya tu. So mungkin saya akan continue dengan form 6 and then degree, baru lanjutkan ke degree dalam bidang perundangan. I think ada, macam tu jalan dia. Maksudnya ada jalan. Ada jalan. Ada. Cuma jalan saya lambat sikit dari orang lain. Macam tu. Tapi kan sebenarnya jalan yang Khairul pilih tu sebenarnya dia bukan jalan yang lambat pun sebenarnya. Dia plus minus lebih kurang je. Dan kalau ada rezeki masuk matrik, even kalau Khairul masuk matrik ke, ataupun masuk asasi ke, ataupun masuk form 6 ke, sebenarnya perjalanan tu tempoh dia lebih kurang. Cuma environment dia je yang berbeza, sebenarnya. Betul, setuju. So ada jalan. Okay, ada jalan. InsyaAllah. Kalau tak ada InsyaAllah ada jalan. Kita settle kat tepi. Mesti ada punya jalan. Okay. Alright. So untuk topik kita hari ni, selesai yang pertama. Yang kedua ni lah yang mungkin panjang sikit, di mana sekarang ni kita pandemik and benda ni dah berlarutan dah setahun lebih kan. Dah setahun lebih dah. Kalau kita start bulan 3 tahun lepas, ni dah bulan 7. So bermaksud kita dah setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan kita dah jadi macam ni. And hari ni rekod terbaru. Okay, rekod terbaru 15,000 kan? Betul tak? Ya betul, lebih 15,000. 15,000 lebih kes. Dia kuat membimbangkan lah. Tapi Alhamdulillah kita pun dah start vaksin. Pian dah cucuk vaksin ke belum? Dah, saya dah lepas 1 dos. 29 hari bulan ni saya dapat saya punya second dose. Vaksin apa tu? AstraZeneca. Kenapa gelak cikgu? Dia sebab Astra ni dia penangan dia padu sikit lah. Ke Pian tak rasa apa? Saya rasa tapi tak adalah macam teruk sangat. Ramai yang takut dengan vaksin AstraZeneca ni sebab saya lepas cucuk tu okey. Cuma the next day tu tak demam. Cuma macam mengantuk je. Banyak macam nak tidur, lepas tu tidur, makan, lepas tu then next day dah okey dah. Sengal-sengal sikit lah dekat belah yang cucuk tu. But everything is fine. Ni level lain ni. Ni badan level lain. Kebanyakan kawan-kawan saya yang kena AZ memang second day tumbang. Oh ya ke? Tumbang, dia tengok stamina memang. kot. Mungkin setiap yang stamina okey. Macam adik saya tak ada apa-apa. Adik saya macam tak vaksin pun. Dia boleh function as a normal person. Tak ada masalah. Orang yang aktif bersukan ke? Mungkin lah. Tak tahu. Mungkin immune tinggi ke, stamina okey ke. Mungkin lah, mungkin. Tapi dia sebenarnya reaction badan kita terhadap virus ataupun vaksin tu sebenarnya berbeza lah setiap orang. Tapi saya memang demam lah. So dia macam lembik lah satu hari. Tapi ada ramai juga yang macam saya. Tapi ada juga few macam saya dengan wife saya memang okey je kan. Saya memang demam, dia okey. So dia campur-campur lah. Cikgu pun AstraZeneca juga? AZ juga. Sama nasib kita. Okay. Apa-apa pun sama okey je kan? Okay je. AZ ke Sinovac ke Pfizer ke apa pun
Semua sama je. Bagi saya semua sama je kan. Yang penting Okay. vaksin. Betul. So sekarang ni kita tengah full roll out untuk vaksin. So hopefully things will get better lah. Dia bukan get to normal soon, tapi dia will get better lah. And so kita nampak situasi sekarang ni adalah paling bagi saya paling sayu yang saya nampak. Bila situasi ni dia melibatkan kanak-kanak, melibatkan keluarga yang kehilangan ibu bapa ataupun ibu bapa masih ada tapi kehilangan pendapatan. So situasi yang bagi saya dia bukan situasi yang mudah lah untuk semua orang. Ada orang yang dia rasa kesusahan dia tu dah cukup susah, tapi sebenarnya realitinya ramai lagi orang yang jauh lebih susah daripada kita. So kalau dalam kes Sufian dengan Khairul, Khairul mungkin bagi perspektif dia as a student waktu dia belajar dulu, mungkin tahun lepas dia mungkin nampak kes ni. Kalau Sufian pula ada tak story yang boleh share dengan penonton malam ni tentang kita nak bagi kesedaran tentang betapa kita kena saling bantu-membantu dan kita juga kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebenarnya waktu pandemik ni bagi saya sendiri lah memang banyak membuka mata saya untuk melihat apa sebenarnya yang berlaku dekat sekeliling kita. Sebab kadang-kadang kita rasa bila kita duduk dekat rumah terlalu lama ni, kita akan rasa macam terkongkong, kita akan rasa macam tak best. Tapi bila kita tengok cerita, kita dapat baca, kita dapat tengok macam-macam lagi kesusahan orang lain dekat luar sana. Lepas tu so benda tu membuatkan saya banyak berfikir tentang keperluan hidup sebenarnya kan. Sebab saya bersyukur sebab walaupun saya berada dekat dalam waktu pandemik yang macam ni, tapi masih lagi cukup untuk makan, ada tempat tinggal. Walaupun berjauhan dengan keluarga, tapi keluarga alhamdulillah tak semuanya masih sihat. So benda-benda tu yang buat saya rasa macam insaf lah kot. Dia bukan insaf tapi lebih bersyukur. So bagi saya benda-benda tu. So kalau kita nak rasa down tu memang ada banyak sebenarnya sebab untuk kita rasa down. Tapi untuk kita rasa bersyukur pun sebenarnya ada banyak juga sebab dan juga reason untuk kita rasa bersyukur. So waktu-waktu macam ni saya rasa kita kena tengok apa yang kita ada daripada apa yang kita tak ada. Dan apa yang kita ada lebih tu kalau boleh kita kongsikan, kita kongsikan. Setuju. Contohlah macam kita dalam live ni kan. Kita boleh ada internet and then kita ada phone untuk buat IG live. Betul. And then tapi mungkin tiba-tiba internet kita start berulat-ulat pusing tu kan. Tapi kita sebenarnya bernasib baik compare tu orang lain yang phone pun tak ada ataupun phone ada internet tak ada. Kan? So count your blessing tu penting lah compare tu kita count apa yang kita tak ada kan. Yep. Okay, kalau Khairul pula ada tak situasi yang member-member dulu waktu belajar ataupun waktu dah dekat SPM hari tu baru dia start belajar sebab tak ada akses nak belajar online dan sebagainya? Ada ramai sebenarnya yang tak orang kata tak seberuntung orang lain. Jika orang lain ada device untuk join kelas, ada yang ada device tapi internet connection tak strong pula. So macam sebagai seorang kawan lah, kadang-kadang kesian juga tengok kawan-kawan yang tak dapat join kelas sebab device satu hal, dia pakai phone tu untuk join kelas and then phone tu jugalah untuk buka nota-nota yang cikgu send dekat group and bateri pun tak tahan lama. So ada pula yang kawasan rumah dia memang tak terdedah, so connection tak strong. So sebagai kawan, apa yang saya buat, saya screenshot setiap slide. Kadang-kadang cikgu ada bentang, ada present slide ke apa, saya akan screenshot dan saya akan hantar dekat diorang yang tak sempat nak join kelas tu. Dan kadang-kadang ada juga yang ada kelebihan device, ada kemudahan untuk join tapi tak join pun mungkin tak tahu apa problem diorang, tapi
saya juga tolong juga diorang explain balik apa yang cikgu dah ajar dekat kelas, okay? Bagi diorang dapat kejar balik kan. Tak nak bagi diorang down. Diorang ada masalah device, masalah ini, masalah itu, dan diorang terkebelakang daripada kawan-kawan yang lain. So saya rasa saya kena ambil tanggungjawab ni untuk tolong diorang lah. Tak nak bagi seorang pun tertinggal dekat belakang. Sebab apa ni Khairul ni buat macam tu ni? Macam salah pula dia buat kan. Kita nak tahu kenapa Khairul rasa kita perlu bantu kawan-kawan yang macam ni. Apa waktu tu apa yang Khairul fikir? Tak adalah sebab point dia pun lebih kurang sama macam Abang Sufian. Cara kita nak tunjukkan rasa kita syukur terhadap apa yang kita ada berbanding orang lain tak ada. So kita gunakanlah kemudahan yang kita ada tu untuk jalan yang baik. Mungkin dalam masa yang akan datang kita akan dapat lebih daripada apa yang kita tolong orang tu. Mungkin 10 atau 100 kali ganda, who knows. Betul. Dia macam ni. Saya tak pasti tapi ada sesetengah orang dia fikir bila dia beri kepada orang maka dia berkurang. Kan? Dia beri tak kisahlah beri sedekah, beri usaha, beri kepada orang, dia akan berkurang. Sebenarnya dia punya formula dia pelik. Dia bukan macam matematik. Formula dia lagi banyak kita beri, lagi banyak yang kita dapat. Betul. Itu yang dia peliknya dalam kes memberi ni. Tak kisahlah apa yang kita boleh beri. Kalau Khairul as a student dia boleh beri screenshot. So kalau tak boleh bagi duit dia bagi screenshot pun dah cukup bagus apa. Kan? Takkan Khairul dia nak beli handphone pula dekat kawan-kawan dia seorang satu, laptop seorang satu kan. Even kami dekat PTDI pun kita tak mampu nak bagi macam tu. Kan? So kalau kita point dia dekat sini, kalau kita nak memberi tu kita akan cari jalan untuk memberi walaupun benda tu mungkinlah tak sebesar yang kita nampak ataupun yang kita ni, tapi bila kita ikhlas memberi tu bagi saya dia lebih bermakna compare tu benda yang kecil kan. Benda yang besar. So benda tu lah bagi saya bagus. Apa yang Khairul buat ni sangat bagus dan efek dia adalah translate kepada keputusan dia punya SPM dia. Tu salah satu Allah balas balik daripada perbuatan dia tadi. Kan? Zan dapat berapa? 8A. 8A. Total total 9 subjek, 8A 1B. Power. Okay. Power gila. So okay, cuba share sikit waktu belajar Khairul belajar ni. Nanti kita nak tanya baby Pian pula dah. Cuba panggil baby Pian lah. Kenapa boleh panggil lah, baby Pian? Tak tahulah. Tak tahu Ada orang start panggil baby Pian, lepas tu ramai panggil baby Pian. Saya pun macam okey lah, panggil lah baby Pian ke apa ke. Yang penting jangan saya sebab salah sebenarnya Pian. Saya nak panggil baby Pian tu sebab saya rasa saya lagi baby. Saya kurang baby ke saya lagi baby? Saya pun tak tahu. Bahaya. Okay, so saya just kejap lagi Pian akan share dia punya part dia untuk dia punya part dalam dia punya journey dia dalam PKP ni, apa yang berlaku. Cumanya sekarang ni Khairul bila dia journey dia belajar SPM ni kan. So apakah yang berlaku bila PKP tu first di-announce, diumumkan, dan apa perubahan yang berlaku dalam tempoh tu? Sebenarnya waktu pertama kali PKP diumumkan, saya agak saya rasa bukan saya seorang je, ramai student pun agak bela dengan online class ni. Macam mana online class tu berlaku, macam mana berlangsung. So waktu mula-mula tu memang susah lah nak adapt dengan online classes ni dengan disiplin diri saya sendiri
disiplin dia tak jaga, bangun lambat, okay, dan sebagainya. And sebenarnya online class ni dia lebih, orang kata lebih susah, okay, susah nak terima ilmu tu berbanding kita belajar face to face. Sebab kalau belajar face to face, bila cikgu terangkan something and kita tak faham, dia terus boleh angkat tangan, terus boleh interrupt cikgu, boleh tanya, okay, apa yang kita tak faham, ataupun mungkin suruh cikgu ulang balik. And bila online class and cikgu terangkan tak faham, satu, cikgu present slide tu, dia tak dapat tunjuk dengan pergerakan tangan dia. And then lagi satu, susah nak tanya soalan, kena buka mic, kena buka kamera, ataupun ada yang memalu nak kena type, cikgu pun tak notice. So agak agak berbeza dengan senior-senior kami sebelum ni, sebab kami pun batch pertama yang Belajar melalui online class ni. Yes, belajar online. Okay. So time tu belum ada kesedaran untuk start Belajar lah. study. Even belum ada kesedaran lagi. Saya still still melakukan aktiviti, main game, sama macam orang muda lain. Saya pun main game juga, bermedia sosial dan sebagainya. Sampai satu tahap tu barulah ada kesedaran sedikit. Okay, waktu time-time nak buka sekolah, nak pergi masuk sekolah balik, ada kesedaran sikit. Tapi hanya tertumpu kepada subjek-subjek tertentu saja. Macam AdMed sahajalah time tu saya fikir nak push balik. Even in fizik biokimia saya tak, kurang apa orang kata, kurang minat untuk start study balik. Okay. Faham? And then buka sekolah tu, saya start pulun AdMed sahaja, khususnya subjek sains lah. Saya start pulun AdMed sahaja, tanya cikgu, tanya kawan-kawan yang terror tentang topik-topik ni, topik-topik tu. Dan Alhamdulillah, berkat pertolongan cikgu, pertolongan kawan-kawan, okay, first time daripada gagal saya dapat B untuk AdMed. Saya rasa sangat sangat terkejut sebab bila selama ni AdMed yang paling orang gerun, saya berjaya buktikan ke orang yang tak susah sebenarnya, tapi dengan strategi yang betul, kita boleh capai target kita. Then kemudian ada berita tentang penangguhan tarikh SPM. Memang student satu Malaysia sangat-sangatlah down sebab dah study, dah pulun macam-macam, and then tiba-tiba tarikh tu dia tangguh. So macam kami kena start balik. Kau ingat memang akan exam bulan 11 tu? Kita ingat memang akan exam seperti biasa, tarikh yang ditetapkan tu, tapi dah tangguh-tangguh. Kami kena set balik jadual study masing-masing. Okay, ada yang sedih sebab dah penat usaha, tak tidur malam, study pukul 3, pukul 4 pagi. And then macam itulah kita PKP, online class, kemudian secara bersemuka. Kemudian waktu nak trial tu, kita online class balik, start online class. Jadi trial tu tak ada. Khairul, trial sempat habis ke tak? Baru 4 paper. Sempat 4 paper je. Okay. And then PKP. Ada cikgu K dekat sini. Cikgu K tu dia kata saya suka lagu Di Matamu. Terima kasih cikgu K. Cikgu K ni cikgu dekat PTTI lah. Oh ya ke? Okay, teruskan Khairul. Okay. Kemudian sampailah ke bulan November, di mana
saya mula kenal dengan PTTI. Okay, kenal pun dari kawan. Okay, time tu kawan ajak join program Mampu Score SPM. Yang macam yang mungkin cikgu dah tahu, Cikgu Habib dah tahu sendiri. Saya join waktu tu Cikgu K yang ajar, geometri koordinat saya ingat lagi. And then time tu saya rasa macam barulah ada sinar, barulah ada sinar untuk kimia dengan AdMed. Sebab sebelum ni kimia saya memang totally lost. Paling tinggi pun pernah dapat D. So Okay. bila kawan recommend join Mampu Score, saya pun join. Okay, so live YouTube tiap-tiap petang cikgu-cikgu PTTI buat, saya pun join. Okay, kadang-kadang ada live kimia Cikgu Izzati. Okay, malam tu pula live AdMed Cikgu Bushro. Saya join, ajak kawan-kawan join sekali. And then dari situ baru mula ada kesedaran balik untuk pulun balik. Okay, untuk pulun balik semua subjek. Okay, Carol, kejap. Macam mana yang tiba-tiba boleh jadi ada kesedaran tu? Sebelum tu main game. Pelik juga tu. Sebab saya tengok sebab kawan-kawan saya juga ada yang up status, diorang tengah study. Okay, ada yang up status, diorang buat nota. So saya rasa macam diorang ni dah start study, tapi saya ni masih lagi larva, masih lagi main game dan sebagainya. So start dari situlah saya tak boleh jadi. Saya kata tak boleh jadi ni. Saya kena kejar diorang. Dan start dari situlah mulanya ada kesedaran untuk study balik. Dan nak dipendekkan cerita, acara kemuncak acara iaitu kemuncak. selekoh akhir pecutan SPM. Saya join dan saya rasa itu adalah peluang terakhir untuk saya bersinar. Dalam SPM ni lah. And then saya join, Alhamdulillah. Sangat-sangat membantu, sangat-sangat berkesan. Dari D boleh ke A, saya agak terkejut jugalah. Terima kasih kepada pihak PTTI dan tenaga-tenaga pengajar PTTI yang banyak membantu, banyak mengajar dan sebagainya. Dan itulah result yang saya dapat berkat pertolongan pihak PTTI. Pandai Khairul ni dia menyusun ayat. Sufian, ada penulis lirik ada kosong lagi? Tak ada. Kita sentiasa buka ruang. Carol kalau buat lagu tulis sendiri boleh hantar kat saya. Boleh Khairul. Ada peluang ni. Tapi bagus. Apa yang Khairul sampaikan tu tadi bagi saya macam benda yang paling penting adalah kita start untuk ada kesedaran lah. Benda tu lah yang susah untuk ramai orang nak dapat. Kesedaran ni tak semua orang dapat Betul? Betul tak Pian? Ya, betul. Kesedaran ni Pian, dia Allah Akbar. Apa lah? Belum seru Bukan seru. Seru sampai Seru sampai seru ke hidayah macam tu lah. Hidayah. Saya cari. Ingat nama awet. Tak pernah ada awet Hidayah tu yang. Oh, tu yang ni. Yang biasa apa nama dia? Kesedaran tu macam hidayah lah. Tak semua orang dapat hidayah. Tak semua orang dapat kesedaran. So siapa yang dapat kesedaran tu, bagi saya golongan yang beruntung lah. So kalau Sufian boleh share sikit secara ringkas perjalanan PKP ni, perubahan lah. Kalau Sufian boleh share perubahan sebelum dengan sekarang lah PKP, apa yang berubahnya Sufian ataupun sama je? Saya rasa dari segi lifestyle saya memang perubahan yang agak ketara. Drastic. Sebab sebelum PKP, sebelum pandemik ni, saya punya jadual agak busy dan saya antara orang yang banyak bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Kadang-kadang satu hari tu banyak tempat saya pergi dan juga ada banyak benda yang saya buat. So bila pada awalnya pandemik ni hit Malaysia, saya macam happy. Saya macam happy sebenarnya. Sebab apa tu? Sikit. Sebab dapat relax sikit lah. Yes. Sebab saya dapat waktu di mana saya tak rasa bersalah untuk duduk rumah.
Sebelum ni kalau Faham, kita nak duduk rumah tu rasa macam tak seronok sebab ada orang lain yang bekerja untuk kita kat luar sana, ada komitmen lain kita kena buat. So kalau duduk pun rasa macam sekejap je, Salah lepas lah. tu keluar, esok kena keluar. So bila ada 2 minggu untuk duduk rumah tu saya rasa seronok sebab dapat rehat betul-betul. Tapi bila benda ni dah semakin Berlarutan. berlarutan, benda tu memang mengubah dari segi kehidupan fizikal, psikologi, semua benda tu efek. Sebab macam-macam lah, kerja pun kita tak dapat buat macam biasa. Lepas tu kita tak dapat berjumpa dengan orang. Dan bila kita selalu berjumpa dengan orang, kemudian kita tiba-tiba tak berjumpa dengan siapa-siapa, itu akan jadi satu benda yang penyeksaan dan juga mencabar juga. Biasa kita berjumpa orang, kita boleh bercakap dengan orang kan. Atau cakap boleh main dengan Atom. Atom tu kucing saya. Kucing saya pun dah bosan tengok. So itu antara cabaran dia. Lepas tu kerja-kerja pun kita tak boleh buat macam biasa. So kita kena cari alternatif. So dari segi mental health pun agak tercabar kat situ. Sebab bila duduk seorang, tak dapat berjumpa dengan orang. Lepas tu kerja-kerja yang biasa kita buat tak boleh buat. So ada banyaklah masa untuk kita reflect dan juga cari apa sebenarnya yang kita kena buat. And bagi saya benda yang paling tepat untuk buat sekarang adalah go back to basic. Go back to basic. Apa yang kita kena buat sebagai seorang manusia sebenarnya untuk hidup dengan sihat. So tak semestinya kita kena keluar hari-hari, tak semestinya kita kena kerja hari-hari. Cukup untuk kita jaga kesihatan diri kita, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita dapat susun semua benda ni, saya rasa insyaAllah kita dapat mengharungi benda tu dengan tak begitu tertekan. Faham. Okay. So last part kita nak cakap tentang kita nampak ramai orang mengangkat bendera putih disebabkan kesusahan, kepayahan yang diorang alami. Tapi ada orang yang dia cakap macam saya ada baca lah, macam budak-budak SPM tak payahlah nak buat bendera putih ke apa ke, sebab yang paling terjejas adalah orang-orang dewasa lah katanya. So apa pendapat Pian dan juga Khairul? Pian dulu start. Bagi saya semua orang terjejas dalam waktu sekarang ni. Bukan je student, bukan orang dewasa, kadang-kadang budak kecil pun terjejas sebenarnya. Dia punya mental development tak seperti kanak-kanak yang normal. Tak dapat berjumpa dengan orang, tak dapat keluar. Ada anak buah saya yang lahir pada waktu pandemik. So bila dapat keluar, tengok jalan pun dia happy. So saya tak tahu, saya tak dapat bayangkan macam mana bila kita dah boleh ada kehidupan normal nanti, macam mana bila dia pergi mall, bila dia berjumpa dengan orang. So bagi saya waktu sekarang ni apa yang penting adalah kita be a good citizen untuk mendengar dan cuba memahami situation orang kat luar sana. Sebab tak ada golongan yang terkecuali untuk mendapatkan bantuan. Bukan orang dewasa saja, student pun sama juga, ada dia punya struggle dia. Cikgu-cikgu pun ada struggle dia, student ada struggle dia. Even makcik cleaner pun ada struggle dia. Betul. Budak-budak tadika pun ada struggle dia. So kalau kita nak membantu keadaan sekarang adalah to be a good listener lah. And daripada apa yang kita dengar, cuba kita faham dan juga cuba kita bantu. Kalau kita tak boleh bantu dari segi fizikal, kita bantu dari segi kata-kata semangat ke dan sebagainya, idea, cadangan. So bagi saya semua orang kalau rasa perlu minta bantuan, minta bantuan. Tak kira lah siapa anda. Daripada semuda-muda orang sampailah sedewasa-dewasanya. Semua layak untuk mendapatkan bantuan dan semua boleh memberi bantuan. Betul, saya setuju. Sebab dia macam ni lah. Konsep dia yang sangat simple dia, kita jangan jadi orang yang tak hiraukan ataupun terlalu membezakan orang ni based on dia punya umur, bangsa, agama dan sebagainya. Sebab kita tahu yang kalau kita nak menang dalam peperangan dengan COVID ni, semua orang kena sama-sama. Dia tak boleh ada seorang pun yang tertinggal ataupun terkecuali. Baik dia adalah student, dia adalah cikgu ataupun dia adalah artis. Sebab betul tak Pian? Even anak seni pun banyak juga yang terjejas. Betul. Kan? Ada tak banyak boleh cabaran. nak pergi syuting, tak boleh nak pergi buat persembahan show, semua tak boleh. So benda tu yang kita tak boleh ignore lah.
whatever before this dia macam mana, sekarang ni semua orang sama. Sama. Semua orang tak boleh keluar rumah kan. Okay, kalau Khairul pula macam mana? Saya bagi dari perspektif sebagai seorang student lah. Macam yang saya cakap, macam yang saya kongsikan sebentar tadi, tak semua kawan kita senang, okay? Bantuan, jenis bantuan tu pun lain-lain. Mungkin kita bantu orang ni dengan cara menghantar screenshot dan sebagainya. Mungkin kita tolong orang ni, mungkin kita ajak dia datang rumah kita, kita buka laptop, okay, ajak dia beronline kelas bersama-sama dengan kita. Bantuan ada pelbagai jenis dan tak semua orang melalui masalah yang sama. Beban setiap orang pikul tu ada yang berat, mungkin 1 tan, ada yang tak seberat mana pun. And sentiasa support each other lah, sebab kita nak berjaya pun sangatlah. Tipulah kalau kita boleh berjaya, kita boleh naik tangga paling atas tanpa bantuan sesiapa kan. Betul? Even saya sendiri pun perlukan kawan-kawan saya untuk bantu saya. Okay. And ialah keep supporting each other, okay. Jangan pernah biarkan ada seorang pun di antara kita yang tertinggal kat belakang. Okay, tanyalah dia, okay, WhatsApp lah dia, ataupun spam lah call dia, okay, untuk mungkin orang yang susah nak bangun pagi ke, kita tolong kejutkan dia bangun untuk online class ke, kita bantu kawan-kawan kita yang, sebab daripada kita naik pentas sorang-sorang, adalah lebih baik kalau kita naik pentas satu geng dengan kawan-kawan kita. Itu adalah lebih bermakna lah bagi saya. Setuju. Kalau tadi PM pula dah. Kara ada sebut beban setiap orang tu berbeza. 1 tan, ada 1 kilo. Tapi satu benda juga kita nak cakap. Kadang-kadang kita nampak berat yang angkat mungkin sama. 1 kilo katakan. Tapi kekuatan untuk orang mengangkat tu pun berbeza sebenarnya. Ada orang yang 1 kilo dia boleh angkat 1 jari je. Ada orang yang dia 1 kilo punya beban ni 10 tangan pun belum tentu dia boleh angkat. So dia ada 2 perspektif yang kita kena tengok lah. Maksudnya kalau contoh kita kata alah belajar SPM je pun senang je pun. So itu bagi orang A. Orang B dia mungkin dia yang sedang mengalami benda tu, dia akan rasa tak sama situasi dia dulu dengan sekarang. Sekarang ni dulu mungkin orang yang cakap tu dia belajar bukan secara online. Depan mata kena ludah dekat muka. Contoh kan. Yang ni masalahnya cikgu tu keep on meludah tapi kena handphone je. Tak kena muka orang tu. So itu beza dia kan. So yang betul, kita kena apa-apa pun dalam pandemik ni kita kena bersama-sama, berganding bahu, bekerjasama, saling memahami, bagi semangat, bagi support, dan paling penting bagi saya adalah kita bagi support lah. Benda support ni paling simple. Tak semestinya dalam bentuk duit. Kalau macam PTTI, kita bagi kelas free. Okay, itu benda yang paling cepat yang kita boleh buat. Bagi kelas free 7 hari belajar free, percuma. Tambahan kepada sekolah, dah belajar dekat sekolah, kita tambah lagi, bantu dia belajar free. And then kita juga ada bantuan meja belajar, boleh DM kita. So itu benda yang kita try untuk buat as a part of our society, dan juga part of masyarakat yang sedang menghadapi pandemik hari ni. Okay. So saya minta maaf sebab saya berkejar-kejaran sebenarnya. Saya kena berlari pergi ke sesi lain pula. Okay. So thank you so much kepada Pian, dan juga thank you so much kepada Khairul. Saya rasa banyak input yang Pian dan juga Khairul bagi malam ni sebenarnya. Dan saya nak lagi dengar banyak lagi. Cumanya masa mencemburui. Tak tahu dia cemburu dengan siapa. Tapi dia cemburu lah. So kita dia cemburu dengan kita semua. Dia cemburu dengan kita walaupun kita tak ada hubungan dengan dia secara direct lah. Alright. So itulah daripada saya. So thank you so much kepada Pian, dan thank you so much kepada Khairul. InsyaAllah ada masa, ada rezeki, kita jumpa lagi. Dan saya juga nak menyeru kepada penonton yang menonton sesi ini secara live atau selepas live, daftar kelas secara percuma di www.mampuskuatspm.com, 100% percuma.
memang percuma. Saya tak tahulah nak cakap macam mana percuma dia. Kalau kena bayar duit, bagi tahu saya bayarkan. Kalau dia kena duit lah. Kecuali internet saya tak boleh bayar lah. Okay. So, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bye. Thank you. Thank you.